Tanpa buang masa lagi, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kami pada petang ini. Moderator kami ialah Saudari Indah Hanum, seorang member IRF. Joanna Jaafar, kolumnis untuk Millennial. Muni Anwar, seorang peguam untuk Lawyers for Liberty. Dan Ratna Osman from Sisters in Islam. So please put your hands together to welcome them. I shall now pass the floor to Seperti anda lihat, hari ini kita akan membicarakan topik yang hangat berkenaan hak, kebebasan wanita dan Islam. Dan dengan kita hari ini ada 3 panelis yang akan membicarakan topik tersebut. So, apakah isu-isu hangat yang bakal dibincangkan? Antaranya, mereka akan mengupas tentang bagaimanakah situasi dan keadaan hak dan kebebasan Muslimah di Malaysia. Kalau baik, kenapa? Kalau teruk, apa puncanya? Dan adakah Islam itu penghalang atau pembela hak wanita di Malaysia? Bagaimana pula peranan budaya Melayu dalam perjuangan hak wanita Islam? Dan topik hot masa kini, feminisme, relevan atau tidak di Malaysia? So, untuk memulakan forum hari ini, saya persilakan panel pertama, Kak Joanna Jaafar from Klemis with Millennial. Persilakan. Di kemuncak sengketa lawatan Irsyad Manji ke Malaysia, saya disoal oleh seorang sahabat yang pada waktu itu baru mendapat tahu bahawa saya telah bersetuju untuk menjadi moderator di salah satu forum terbuka penulis tersebut. Sahabat tadi bertanya, "Why are you associating yourself with Irsyad Manji? Her views are contrary to established Muslim thought, and it is worrying that there are young Muslims in the fringes who even regard her as ustazah." Jawapan saya kepada persoalan itu adalah seperti berikut. Saya sendiri bukan antara peminat Irsyad Manji, tetapi saya percaya kepada budaya berdialog secara terbuka, dan lebih penting lagi, ia adalah satu peluang untuk mendengar dan memahami rintihan golongan anak muda Muslim yang dikatakan terpinggir tadi. Persoalan yang saya ajukan kepada sahabat tadi adalah, mengapa mereka berasa terpinggir? Atau adakah mereka sengaja dipinggirkan? Apa pula tarikan penulis seperti Irsyad Manji yang membuat golongan ini masih mahu mengakui diri mereka sebagai Muslim dan bukan sebaliknya? Malangnya kita semua tahu apa kesudahan peristiwa lawatan Irsyad Manji ke Malaysia. Semua kecuali satu forum yang dianjur pada saat akhir telah dibatalkan atas desakan pihak berkuasa. Buku-bukunya telah dirampas dan diharamkan, dan dalam situasi yang amat tidak adil, seorang pengurus kedai buku telah diheret ke mahkamah oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kisah ini sedikit sebanyak menjadi mukadimah kepada topik forum hari ini yang bertanyakan berkenaan hak kebebasan wanita dan Islam. Di manakah hak masyarakat Muslim untuk menimba ilmu dan membuat perbandingan idea melalui pembacaan yang pelbagai atau melalui dialog terbuka? Setakat manakah kebebasan kita untuk berbeza pendapat? Adakah bezanya jika Irsyad Manji bukan seorang wanita? Jawapan kepada persoalan ini terletak dalam struktur kuasa dan budaya masyarakat di Malaysia, khususnya struktur kuasa dan budaya masyarakat Melayu Muslim yang mendominasi lapangan politik dan legislatif negara. Bagi wanita di Malaysia, hak dan kebebasan mereka berbeza jika dibandingkan antara wanita Muslim dan wanita bukan Muslim. Selain daripada tuntutan Perlembagaan Persekutuan dan perundangan sivil, kehidupan wanita Muslim juga diperintah oleh undang-undang syariah yang pelaksanaannya di Malaysia didapati lebih berpihak kepada golongan lelaki. Untuk merumitkan keadaan lagi bagi wanita Muslim, pelaksanaan undang-undang syariah mungkin berlainan dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Di sini saya ingin berkongsi satu contoh kes syariah yang berlaku di negeri Selangor pada tahun 2011, di mana seorang wanita dalam lingkungan umur 40-an telah dikahwinkan secara paksa oleh bapanya. Negeri Selangor telah membenarkan bapa wanita tersebut bertindak sebagai wali mujbir, di mana dia tidak perlu mendapat persetujuan daripada anaknya untuk dikahwinkan kepada seorang lelaki.
Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dalam sesi kaunseling mereka bersama wanita tersebut mendapati dia tidak mempunyai sebab munasabah untuk enggan berkahwin, maka kuasa wali mujbir diberikan kepada si bapa untuk melaksanakan akad nikah. Pendek cerita di sini, Negeri Selangor telah menunjukkan bahawa kerajaan dan Jabatan Agama Negeri mempunyai kuasa mutlak terhadap pendirian dan nasib seorang wanita Muslim dalam hal ini, mahupun dia seorang yang dewasa dalam lingkungan umur 40-an dan penyumbang kepada pendapatan keluarga. Dalam komunikasi saya dengan seorang pegawai di jabatan yang berkenaan, dia hanya menerangkan bahawa ada peruntukan bagi kahwin paksa di Selangor, tetapi enggan memberitahu jumlah kes sebenar. Apakah jumlah wanita yang dikahwin secara paksa di Selangor? Dan berapa pula di negeri-negeri lain? We don't know. Saya ingin menyentuh sedikit bahagian kedua dalam tajuk topik hari ini, iaitu sama ada wujud hak dan kebebasan bagi agama Islam itu sendiri. Kalau tak silap saya, 2 minggu lalu penulis yang bernama Faisal Tehrani ada duduk di panel ini dan mengatakan bahawa Muslims are the most policed community in Malaysia. Saya bersetuju sepenuhnya dengan pemerhatian ini dan ia menunjukkan betapa kuatnya cengkaman pemerintah agama di Malaysia terhadap majoriti rakyat di sini. Skop atau penerimaan pendapat dalam isu agama dimonopoli secara terus oleh ahli-ahli politik, pegawai-pegawai di jabatan-jabatan agama dan NGO-NGO beragendakan ketuanan Melayu Muslim yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ini adalah golongan elit patriarki yang menentukan definisi penghayatan agama Islam di Malaysia pada satu-satu masa, yang membawa konflik sesama masyarakat Muslim dan juga antara masyarakat Muslim dan bukan Muslim adalah apabila pendapat dan kemahuan golongan ini dikuatkuasa oleh agensi-agensi kerajaan. Dan kini, di mana berlaku perebutan kuasa antara patriarki Puak Barisan Nasional dan Puak Pakatan Rakyat, maka ditarik lagi tali di lengkung leher masyarakat Muslim untuk menunjukkan siapa wira sebenar Islam Melayu di Malaysia. Tidak kira pada zaman Islam Hadarin mahupun Islam Wasatiyah, tidak kira Barisan Nasional mahupun Pakatan Rakyat, kuasa dan pengaruh golongan ini terhadap pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan amat hebat sekali. Dan pengaruh mereka di media sedikit sebanyak berjaya membudayakan pandangan dunia mereka sebagai fahaman mainstream. Lihat saja kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini yang mengatakan tiada ruang untuk liberalisme, pluralisme, LGBT di Malaysia. Tapi adakah langsung tiada hak atau kebebasan bagi kita? Kalau tiada, mungkin saya, Ratna, Muni dan Indah tak dapat bercakap dalam forum hari ini. Atau adakah hak dan kebebasan ini sesuatu yang istimewa bagi kita yang tergolong sebagai kelas kedua? Sangat menarik kalau kita lihat di mana di Malaysia kita ada agama Islam sebagai agama rasmi, tapi we still struggling with this question, macam mana mendefinisikan hak dan kebebasan wanita dan isu-isu pergelutan antara sesama Muslim dan sebagainya. Jadi untuk meneruskan forum, ingin saya dengar daripada Murni, wakil peguam pada hari ini, untuk menceritakan sebesikit tentang isu pada hari ini. Silakan. Bila saya diperkenalkan sebagai seorang peguam, mesti orang ada expectation supaya saya mengulas lebih lanjut dari segi undang-undang. Tetapi secara jujur saya kata apabila saya menerima pelawaan IRF untuk bercakap berkenaan isu hak kebebasan wanita dan Islam, ia bukanlah sepenuhnya atas kapasiti saya sebagai seorang peguam, tetapi lebih kepada seorang wanita dan seorang Muslim. Sebab itu saya bersetuju untuk berkongsi idea dan pandangan saya berkenaan dengan isu hak dan kebebasan wanita. Mengulas berkenaan dengan apa yang Joanna cakap tadi, masalah syariah. Kita admit, memang itu masalah di Malaysia. Penguatkuasaan syariah di setiap negeri berbeza.
dan kita masih tidak ada satu penyelesaian untuk menyediakan satu orang kata regulation yang standard di kalangan di semua negeri. Itu masalah on its own, dan saya rasa di Bar Council di Malaysia Bar juga kita selalu perdebatkan isu ini. Tapi itu bukan persoalan pada hari ini. Persoalan pada hari ini lebih kepada kewanitaan, hak dan kebebasan wanita. Dan pertama saya ingin menyentuh dalam konteks Malaysia sendiri. Bercakap berkenaan hak kebebasan wanita di Malaysia secara umumnya, kalau kita boleh mengimbas, kita melihat kepada sejarah, bagaimana isu ini relevan untuk dibincangkan hari ini dan ke mana hala tuju kita. Adakah kita berada di sini untuk sekadar berbincang, tidak ada solusi, atau bagaimana? Saya ingin menarik perhatian saudara-saudari. Kalau kita berbalik pada isu persoalan wanita, status wanita, ini bukan isu agama. Ini lebih kepada stigma, a cultural stigma. Stigma masyarakat berkenaan dengan kedudukan wanita. Itu yang berlaku di kalangan orang Melayu juga. Kita dibesarkan dengan stigma bahawa wanita ini duduknya di bawah kaum lelaki. Kita dibesarkan kalau wanita itu tempatnya di rumah, tempatnya adalah sebagai suri rumah, jaga anak, itu saja. Adakah itu benda yang di provide dalam agama? Jawapan saya tidak. Tidak. Kerana agama Islam secara khususnya meletakkan wanita dan lelaki itu sebagai sama. Surah Al-Tawbah ayat 71 jelas menyatakan, di mula ayat dia pun dah kata, men and women are believers, they are allies. Di mana kata wanita itu adalah bawah kaum lelaki? Itu adalah stigma. Kita dibesarkan dengan satu konsep yang mengatakan wanita ini je fokusnya, wanita ini je job scope-nya. Jadi saya rasa di Malaysia setakat hari ini kita telah lepas peringkat revolusi. Cuma kita harus membincangkan berkenaan dengan evolusi. Hari ini kita tidak membincangkan sama ada wanita boleh ke sekolah, wanita boleh berada dalam civil service, atau wanita boleh jadi seorang hakim. Tidak, kita dah lepas phase tu. Sekarang ni dari situ ke mana kita nak pergi? Sama ada kita ada kebebasan untuk pergi lebih jauh. Contoh saya bagi dalam judiciary, dalam kehakiman. Kalau kita lihat dekat mahkamah, ramai hakim perempuan dekat mahkamah session, mahkamah tinggi, in fact mahkamah rayuan. Tetapi selepas 60 tahun kita merdeka, hampir 60 tahun, kita tidak pernah ada satu ketua hakim wanita. Stigma bila mesyuarat perempuan cantik minit. Ini stigma. Kenapa lelaki tak boleh cantik minit? Bila election contohnya, baik Barisan Nasional, baik Pakatan Rakyat, yang pergi raya undi perempuan. Ini stigma. Saya kata ini bukan masalah. Kita tidak ada polisi yang kata. Kita tidak ada satu rang undang-undang menyekat untuk wanita jadi Perdana Menteri. Tapi stigma mengatakan pemimpin patut dari kalangan lelaki. Samalah pergi meraih undi. Saya mengaku saya politically affiliated. I am very political, dan ini masalah dalam politik. Bila kekangan-kekangan ini diberikan kepada wanita. Saya dilihat sebagai seorang yang feminis bila saya kata, kenapa bila nak pergi raya undi perempuan yang kena? Habis lelaki tak payah pergi meraih undi. Duduk je tunggu orang undi dia. Macam mana? Jadi ini semua masalah ni bermula kerana apa? Kerana stigma itu sendiri. Bukan masalah undang-undang, bukan masalah agama, masalah budaya. Itu adalah akar undi bermulanya masalah ini. Dan bagaimana, kenapa kita membincangkan isu hak dan kebebasan lelaki untuk meletakkan martabat kita di tahap yang tinggi. Kita perlu letak diri kita, memartabatkan diri kita dahulu. Siapa kita? Are we born to be a submissive? Are we born to serve men? We are not. We are equally entitled to. Secara general di Malaysia, masalahnya kita tak faham siapa kita. Kita dibesarkan dan kita terima pandangan itu, siapa wanita. Sebab itu saya banyak kali katakan kita perlu kenal diri kita. Islam tidak pernah meletakkan wanita itu lebih rendah daripada lelaki.
Dan kalau kita tengok lahirnya agama masa diwahyukan, antara isu yang paling radikal ataupun yang paling berbeza sekali pada masa itu adalah berkenaan dengan status wanita. Kalau dulu di dunia Arab, wanita ni memang tak ada status. Anak perempuan dibunuh, dan lahirnya anak perempuan dalam satu keluarga itu adalah satu kehinaan. Itu adalah stigma masyarakat Arab masa itu. Kita tak adalah sampai tahap tu, kita berbeza pula. Tapi bottom line is stigma masyarakat berkenaan dengan status wanita. Bila Islam datang, dia kata tidak, wanita dan lelaki ini sama. Mereka ada tanggungjawab, mereka punya hak, dan kita di dunia ini adalah untuk fulfill all your responsibilities and your rights. Kita diberikan hak untuk ke sekolah, untuk belajar. Kita diberi hak untuk bekerja. Kita diberi hak untuk memberikan pendapat. Tetapi sejauh mana kita boleh membawa diri kita ke tahap yang lebih tinggi? Itu saya kata, this is not about revolution, this is about evolution. Kalau isu sama ada Malaysia patut ada Perdana Menteri wanita, itu akan jadi Sri Hamad. Kenapa tidak? Ya? Kalau dia mampu, kenapa dia tak boleh deliver? Kalau kita boleh mengaplikasi sistem meritokrasi masa nak masuk universiti, kenapa kita tak guna sistem meritokrasi dalam politik? Kenapa perlu timbul isu kuota dalam politik? Bila timbul isu kuota, maknanya berlaku penindasan sampai perlu diberikan kuota. Saya kata, masa mula-mula saya dengar, I was taken aback. Kenapa kena ada kuota? Kenapa kena tak layak ke? Sebab sampai nak kena diberikan kuota 30%. Sebab saya kata, kalau orang tu layak untuk memimpin, biar dia memimpin. Biarlah dia perempuan pun, masalahnya daripada lelaki yang tak tahu memimpin. Tapi sebab dia lelaki, dia boleh jadi pemimpin. Setiap orang dan setiap individu perlu dinilai melalui kapasiti dia untuk deliver, bukan kerana gender. Dan menyentuh sedikit berkenaan dengan peranan wanita dalam peranan kebebasan, hak kebebasan wanita. Saya berminat untuk ambil contoh Nusaybah binti Ka'ab. Dulu kita cakap pasal zaman Rasulullah dulu ni dah ada. Bila Nusaybah binti Ka'ab terlibat dalam peperangan Uhud, dia sama-sama pergi berperang, jadi isu besar. Kenapa kena ada sekarang ni ada perempuan dalam tim perang kita? Tapi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mengiktiraf peranan Nusaybah binti Ka'ab dalam perang Uhud. Kenapa sekarang perlu timbul isu wanita tak boleh buat itu, ini hanya boleh dimonopoli lelaki, ini adalah tugas lelaki, perempuan hanya ini? Stigma. Dan saya rasa kita perlu dan telah bersedia untuk keluar dari kepompong tu. Tapi persoalan ini adalah sangat individualistik. Tanya diri sendiri, dan sejauh mana anda mampu untuk meninggikan martabat kita sebagai kaum wanita. Saya rasa setakat itu dulu ulasan saya untuk tajuk hari ini. Terima kasih. Banyak Joanna dan Murni mempersentuhkan, katakan Joanna sentuhkan tentang wali mujbir. Kenapa di dalam abad yang 21 ini kita masih ada undang-undang yang memaksa seorang wanita yang sudah mature, dia sudah matang untuk berkahwin tanpa kerelaan atau tanpa kehendaknya sendiri. Murni mengajak kita berfikir, kenapa dalam konteks politik masyarakat kita sekarang ini ada stigma, adakah itu isu stigma? That means cara bagaimana kita ni melihat gender wanita dan lelaki itu, adakah ianya kerana sistem patriarki yang sudah lama berkurun berabad yang kita daripada tradisi kita masyarakat Malaysia, ataupun ada juga elemen ataupun sebab-sebab agama. Adakah Islam itu sebenarnya yang meletakkan kedudukan wanita di bawah lelaki? Kalau saya nak rujuk surah An-Nisa dalam Al-Quran, tidak salah dah. Dah salah dah tu. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nisa, kalau kita baca saja ayatnya, ia mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. So salah dah tadi.
Yang benar atau 71. Sebab yang stigma tu memang betul ya dalam Quran. Kalau you just baca ayat tu saja, and of course most of us banyak daripada kita tak tahu Arabic, so kita baca translation ya, terjemahannya. Ia mengatakan lelaki itu adalah qawamun, ya, protector atau kuatnya terlebih. Qawamun quwwah, daripada perkataan quwwah itu dalam bahasa Melayu kita ialah kuat ya. Ar-rijal qawamuna 'ala nisa, ya. Ia mengatakan bahawa rijal itu ialah kaum. Tetapi kalau you tengok balik ayat itu, ya, seterusnya mengatakan dengan apa yang dia nafkah, apa yang dia berikan. Jadi, dan dalam ayat yang sama Allah katakan, dan Allah meninggikan darjat antara satu daripada yang lain dengan apa yang dia nafkahkan. Jadi balik pada persoalan yang Joanna kata, kenapa ada wali mujibir, ya? Sedangkan wanita itu sudah masuk 40 tahun atau lebih bekerja, ya, support her family. Bagaimana kita nak relatekan surah An-Nisa tu dengan wali mujibir sekarang? Sedangkan wanita itu yang memberi nafkah, dan Allah kata dengan apa yang diberi, ya, bukan sebab Allah kata sebab dia dilahirkan lelaki dia lebih daripada wanita. No, there is a condition there. Ada syarat di situ. Jadi ayat itu kalau kita ambil macam tu saja memang murni salah, ya. Tapi kalau tengok segala, kita baca the whole of the verse, balik dan baca, she's right. Tak ada dalam Islam pun, ya. So stigma in Islam, you tengok diri saya sendiri apabila saya mula mau berminat membaca Quran semasa berumur 15 tahun, ya, kerana indahnya Quran itu atau indahnya Islam itu. The message Quran itu yang paling ada impact dalam jiwa saya ialah message tentang keadilan, tentang betapa rahmatnya Allah, tentang betapa rahimnya Allah. Dan ada juga syadidul iqab, dan dia juga pembalas atau berkuasa untuk membalas. Itu juga ada disebut dalam Quran. Tetapi yang lebihnya, message Quran yang paling ditekankan ialah rahmat dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran saya melihat ketidaksetaraan gender, ya, di mana di dalam Quran juga mengatakan bahawa lelaki boleh pilih lebih dari satu isteri, yes, dan hadnya adalah 4. So silent, ya, jiwa saya hanya diam saja. Dalam Al-Quran juga ada mengatakan bahawa hukum faraid, lelaki mesti dapat lebih dari perempuan. Jiwa saya memberontak, tetapi saya diam, ya. Kemudian saya pergi belajar syariah di Islamabad, dan saya bertanya kepada lecturer pensyarah saya. Kita setengah belajar tentang Islamic inheritance, dan saya tanya tentang portion faraid itu, dan saya beri satu situation kepada dia. Jika dalam keluarga itu anak perempuan itu yang membiayai keluarga, ya, yang menyengaruh hidup keluarganya, dan anak lelaki itu ialah penagih dadah, ya, pemabuk, berpelesiran, ya, suka tidur sana sini dengan perempuan. Dan apabila datang masa untuk wasiat, untuk faraid, ya, boleh tak yang perempuan itu, anak perempuan itu yang lebih bertanggungjawab kerana dia yang akan menjaga keluarganya, yang mendapat lebih harta bapanya daripada anak lelaki yang berloser? The answer atau jawapan daripada pensyarah saya, ya, tetapi ianya buat saya pendam. Masa tu saya muda lagi lah, ya, bayi-bayi adik-adik ni. Saya pendam, ya, sebab saya tak puas hati, tapi saya takut nak persoalkan sebab ini ayat Quran, divine, ya, sesuatu yang suci. Dia kata no, you have kena ikut juga dalam faraid sebab Allah knows best. Mesti ada hikmah nak bagi portion yang lebih kepada the loser daripada anak perempuan yang bertanggungjawab itu, ya. No question, because it is in Quran, it is God's word, ia adalah daripada Allah. Kita tidak boleh persoalkan kerana Allah ia ada hikmah dan Allah tahu. Alhamdulillah, ya, ini bila kita cinta sesuatu, kita teruskan perjalanan hidup kita dengan belajar, terserempak dengan Islamic feminism.
saya daripada dunia yang memang tidak boleh persoalkan apa yang ada dalam Quran. Apa yang ada dalam Quran, that is it, ya. Jangan persoalkan. Saya datang daripada dunia yang mengatakan wanita itu mesti ikut perintah lelaki. And I never question. Ya, but Islamic feminism mengatakan bahawa Islam sebenarnya recognize ataupun mengiktirafkan gender equality, kesamaan gender. Dalam Islam ada itu sebenarnya. Tapi mana dalam Islam kitab yang kita baca Al-Quran itu, di mana letaknya semua itu? Jadi proses Quran itu dalam 23 tahun wahyu diturunkan, ya, kita akan dapat bahawa ianya ada eternal message di dalamnya, ya, ada divine guidance, dan ada juga social conduct. Ya, dalam Quran juga ada social conduct, ya, macam mana nak pergi approach rumah orang, macam mana nak bercakap dengan Rasulullah, macam mana nak bercerai, semua tu social conduct, ya, muamalat, dan ada juga ibadah ataupun universal message. Yang eternal message itu, yang message yang tidak ada henti untuk selamanya. Sebab itulah sampai sekarang pun, selepas 1400 tahun pun, kita masih boleh gunakan Quran sebagai guidance. Itu memang tidak boleh ditukar lagi, ya. But the social context can be changed. Why? Because we have sebab kita memang dah ubahnya, dah memang berubah pun. Contohnya, di mana kita katakan ayat-ayat Quran yang hanya addresskan pada waktu itu sahaja. Saya bagi satu contoh saja yang mana adat Melayu pun kita tak pernah dengar, iaitu zihar. Dalam Quran kata apa? Dan mereka yang menziharkan isterinya, yang mengatakan bahawa isterinya seperti ibunya, katakan pada mereka, ya, mereka tidak boleh menukar ayat Allah, dan isteri mereka tetap isteri mereka, dan ibu mereka adalah ibu mereka. Does that happen in our Malaysian context? Dan zaman nenek moyang kita pun tak pernah kita dengar perkataan zihar ini, ya. Ini hanya spesifikasi kepada orang Arab. Orang Arab yang tribal, dan itu adalah salah satu cara mereka bercerai. Ya, apabila seorang Arab lelaki mengatakan, and that's why it's called zihar, ya. Your bum is to me like my mother's. That means I will never touch you anymore. Ya, divorce. It's considered as a divorce. Ya, tetapi dalam Quran dia ajar macam mana nak counter balik sumpah zihar itu, iaitu dengan membebaskan hamba abdi atau berpuasa 60 hari dan sebagainya, ya, dia punya denda. Was that ever practice here? No. Itu yang saya cakap, dalam Quran ada eternal message dan ada yang untuk applykan pada masalah sosial zaman Rasulullah. Dan kita juga tahu, ya, dalam Quran banyak insiden-insiden apabila ia berlaku saja barulah wahyu datang. Lagi satu, slavery, perhambaan. Ya, sekarang ini kita tak boleh terfikir pun saya nak cari hamba lah, satu nak beli, ya. Yang kita fikir mungkin helper, ya, nak itu pun bayar. Hamba no, hamba itu adalah konsep itu milik dia tak ada hak langsung, ya, tak ada hak langsung yang boleh dijual beli. Dia seperti barang. Boleh tak sekarang ini kita fikirkan perhambaan itu sebagai sesuatu yang adil? Tak boleh. Tapi dalam zaman Rasulullah SAW, perhambaan itu adalah satu norm, satu yang dipraktikkan. Dan cuma dalam Quran dan Rasulullah ialah kena treat them with kindness, ya, kena melayan mereka dengan baik, jangan pukul or whatever, ya. Itu guidance-nya. Dan pada mereka itu adalah adil. Jadi konsep adil itu pun sudah lain. Bagaimana pula dengan wanita? Dalam surah An-Nisa ayat 34, banyak dia yang saya cakap tadi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu lebih daripada perempuan, ya. Kemudian kalau kita tengok di bawah, ini adalah sesuatu yang menjadi impactnya adalah amat besar pada social and cultural kita, ya. Bukan saja Melayu, Malaysia, tetapi di seluruh dunia Islam. Ayat yang satu ini sahaja. Dan dikata, dan bagi isteri yang nusyuz,
ya, hendaklah kamu marah dia. Tak nak marah juga, ya, diasingkan tempat tidur. Sebab seorang isteri yang baik itu bila asing tempat tidur dia terasa betul-betul, ya, suami dia marah. Dan jika tak boleh juga, fadribuhunna, pukullah dia. Ya. Ayat ini turun kerana seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, suami saya, I don't know how he hit, maybe sepak dia, ya. Suami saya telah sepak saya, contohnya. Dan Rasulullah kata, sepak dia balik. Ya, sebab adil. Itu konsep adil. You see how Rasulullah was thinking. Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab Allah tahu konteks masyarakat Arab pada zaman dahulu, ya, tidak boleh ubah seterus dengan begitu seperti yang Rasulullah mahu, maka turun ayat itu, ya, tentang step untuk isteri yang tak dengar, isteri yang memberontak, ya. Tetapi dalam ayat itu juga perkataan-perkataan seperti nusyuz atau fadribuhunna, daraba, ya, ini kalau kita nak pergi tengok ilmu ayat-ayat Quran lah. Perkataan daraba itu sendiri telah banyak digunakan dalam Quran, tetapi dalam konteks ayat ini, surah An-Nisa ini, ditranslatekan, diterjemahkan sebagai pukul. Ya, tetapi dalam ayat-ayat lain, saya ingat ada lagi 12, ya, kalau tidak silap saya, perkataan daraba digunakan dalam Quran. Dalam ayat lain, ia bermaksud lain, ia bermaksud meninggalkan, travel, ya, fadribu fil ard, dan kamu pergilah travel di muka bumi. Ya, jadi perkataan daraba itu sendiri bila ditranslatekan kepada bahasa-bahasa kita, ya, bukan Arabik, ia telah menjadi pukul. Ya, nusyuz, adakah nusyuz itu atau derhaka, dimaksudkan derhaka hanya kepada antara isteri dan lelaki? No. Dalam, kalau tengok the same surah bawah itu, ada Allah perkataan, Allah sebut juga nusyuz suami kepada isteri. Ya, dan bagaimana steps untuk selamatkan rumah tangga, ambil wakil daripada lelaki, ambil wakil daripada perempuan, ya? Bukan teks SMS, I divorce you. What kind of Islam is that? Apa Islam ni? 10-20 tahun kahwin, anak 5, ya, dah tak nak dengan isteri lama, teks saja dah boleh recognize sebagai talak. Islam ke tu? Sedang dalam Quran ada adab-adab untuk perkahwinan, untuk berhentikan perkahwinan juga. Dan apa mesejnya selalunya? Dan jika tidak mahu isteri itu, maka lepaskan dia dengan cara yang baik, dan janganlah biar dia terkontang-kanting. Sisters Islam banyak dapat kes, ya. Satu wanita di Perak 5 tahun, and she's a convert dengan 5 anak, ya, convert Islam, masuk Islam kerana berkahwin dengan orang Melayu. 5 tahun kes dia di Perak sekarang ini sebab tak dapat divorce. Suami dia dah ada new family, dah ada new anak, new isteri. Dia dengan anak dia, dengan tak ada nafkah, tak ada apa, tak boleh dapat divorce 5 tahun di mahkamah. Kalau dia, ya, kerana kerajaan Malaysia juga ada bagi intensif untuk wanita-wanita ibu tunggal, ya. Tapi dia pun tak boleh dapat juga bantuan itu kerana status dia bukan janda ke atau balu ke, bukan ibu tunggal, sebab dia dianggap sebagai isteri lagi. Dia tak ada divorce certificate, dia tak boleh access to that also. Adakah ini yang Islam atau tidak? No. Jadi when we come to context Islamic feminism, ya, Islamic feminism ini kalau saya quote salah seorang feminis Muslim mengatakan, kalau tidak ada masalah dalam undang-undang Islam, maka tidak timbullah Islamic feminist, Muslim feminist. Kalau tidak ada kalau tidak Islam tidak dipolitisasikan, ya, if Islam is not being politicized, ya, tidak akan ada Islamic feminism. Tapi kerana Islam telah dijadikan sebagai kod undang-undang, ya, terutama di negara kita atau negara-negara Islam yang lain, kerana Islam telah menjadi satu polisi yang mengawasi atau mengawal, ya, hidup masyarakat Islam, maka timbullah suara yang mempersoalkan, what Islam is this that you have turned into a law? Islam apa atau Islam macam mana yang telah dikodifikasikan sebagai undang-undang? Adakah Islam yang memang melihat realiti hidup masyarakat Islam kita, masyarakat di Malaysia, ya, masyarakat majmuk,
ataupun Islam yang melihat kepada opinions of the classical or traditional ulama. Since Islam did right 1996, we wrote to masa itu Pusat Islam tak ada JAKIM lagi. We wrote to Pusat Islam meminta untuk dilantik wanita sebab melihat kepada kes-kes di mahkamah syariah yang terlalu banyak dan wanita-wanita yang tidak mendapat keadilan atau tidak mendapat keputusan kes-kes mereka yang mereka mahukan. Maka kita tulis pada Pusat Islam supaya melantik wanita sebagai hakim di mahkamah syariah, sebab masa itu memang civil court semua dah ada wanita, gender equality in civil court is okay, but when it comes to Sharia matters, women's being something wrong there. So we wrote, dan jawapannya ialah ada Islamic background juga, dia bukan stigma je, okay? Hadis, dalam surat itu di-quotekan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW melarang wanita sebagai pemimpin, dan kerana dia cakap tidak makmurlah negara yang dipimpin oleh wanita. Konteks hadis tu kan saya kata Quran ada message yang internal, ada yang social. Same thing with hadis, because Rasulullah sekarang ni dia mahu menyelesaikan masalah di dalam konteks masa dia hidup. Kenapa dia cakap hadis itu? Adakah maksud dia wanita seluruhnya, sedangkan dia pun dulu masa dia belum kahwin dengan Khadijah, dia di bawah pemerintahan Khadijah, isteri dia yang pertama. Kenapa bila dia dah jadi Rasul dia cakap dengan Khadijah, no, I cannot anymore with you, you're no longer my boss? No, he continues being working for Khadijah even though he was walaupun dia sudah menjadi seorang prophet. Kerana masa itu seorang mengkhabarkan kepada dia bahawa satu negeri itu, di tanah Arab juga, mereka ada banyak kabilah kan, jadi dipimpin oleh pemimpin sendiri, bahawa pemimpinnya dah meninggal dan mereka telah melantik anak perempuan yang bawah umur untuk menjadi pemimpin. Maka Rasul cakaplah, kalau itu maka tidak akan makmur, will not prosper that nation. In context of that. Tapi sekarang hadis itu dijadikan sebagai guidance bahawa wanita tidak boleh jadi pemimpin. Konteks agama tadi Murni cakap pasal stigma. Alhamdulillah, kerana ulama-ulama kita di Malaysia pun kadang-kadang mahu juga menjadi progresif. 10 tahun selepas itu, 2006, keluar fatwa mengatakan wanita boleh menjadi hakim mahkamah syariah. Dan pada tahun 2010 dilantik 2 wanita, yang pertama menjadi mahkamah syariah, dan sekarang ni saya dengar ada 2 lagi. So altogether Malaysia 4, di mana di Indonesia sudah ada ulama-ulama wanita, ada muktamar muslimat ulama di Indonesia. Di Egypt dan di Sudan memang dah lama ada hakim-hakim wanita di mahkamah syariah, tetapi kita alhamdulillah a bit slow, tapi we are getting there. Ada juga orang yang mengatakan Islamic feminism ni ialah sesuatu yang oxymoron, kerana Islam, sebab dia cakaplah Islam sendiri dah bagi hak pada lelaki, pada wanita, jadi it's no fight for those mereka yang berpegang pada tradisi lah. Pada mereka yang tidak setuju pada Islamic feminism, mengatakan agama dengan sekular atau demokrasi cannot go hand in hand. Islamic feminism said you can go hand in hand, because Islamic feminism will melihat skop daripada kerangka Islam. Kita punya kajian atau research from our scholars, daripada cendekiawan ulama progresif, mesti based daripada Quran, because we're Muslims. Islam tu yang pertama, kemudian based kepada reality, kemudian base kepada apa undang-undang di negara tersebut. Kalau Malaysia, tengok pada undang-undang perlembagaan kita. Kemudian kepada our commitment kita dalam masyarakat kepada international, antarabangsa. Apa-apa saja perjanjian yang telah kerajaan kita tandatangani, kita lihat. Does it work? Adakah ianya serasi dengan Islam? Ianya serasi. Banyak kajian-kajian yang mengatakan bahawa Islam atau Quran, there are words of equality. Murni just quoted once. Awliya dalam perkataannya mengatakan they are
partners one to another. Ya, dia tak kata they are leader and the woman support him. No. Ya, lelaki dan wanita tu awliya ba'duhum min ba'd. Mereka berpesan-pesan satu sama lain. Dalam Al-Quran dia cakap tentang malabis, pakaian. Wanita itu adalah pakaian lelaki dan lelaki adalah pakaian wanita. Same. It doesn't say wanita itu ialah pakaian lelaki yang tentukan apa yang dia nak pakai. No. Ya. Ya, sebab kita ahli sunnah, walaupun sekarang ni Syiah tak di-accept di Malaysia, sebenarnya Syiah ialah part of Islam juga. Ahli sunnah wal jamaah. So kita tengok 4 mazhab kita ni, Hanafi, Hanbali, Maliki and Syafi'i. Bagaimana mereka mendapat mereka punya judgement or mereka punya opinion, ya. Dalam 4 mazhab ini, Imam Hanbali dan Maliki, mereka daripada Madinah, daripada Hijaz. Ya, jadi mereka, kalau you tengok dia punya opinion semua lebih banyak using hadis. Dia lebih suka kepada using hadis sebab the social cultural di Hijaz atau di Madinah lebih kepada atau kuat perutusan hadisnya di situ. Kalau tengok pula Imam Abu Hanifah daripada Egypt, ya, ataupun Syafi'i daripada Iraq, kebanyakan opinion mereka ialah lebih kepada ijma' dan qiyas. Ya, banyak hadis juga tapi mereka juga mengambil ijma' dan qiyas. Ijma' maknanya mereka bersama-sama, sebab dalam mazhab yang saya kata mazhab tu bukan satu saja Imam Syafi'i itu seorang, ya, ramai juga dia punya student. So dia yang memulakannya, kemudian pengikut-pengikutnya. Jadi ijma' ialah the consensus, ya, maknanya yang lebih pada itu. Dan qiyas ialah mengambil apa yang tidak ada dalam masalah sekarang ini, diambil daripada Quran. Katakan kalau kata meminum arak itu adalah bad for you, ya, kemudian jauhilah daripadanya, maka mereka ambil qiyas itu untuk juga mengatakan dilarang Muslim untuk ambil dadah, lah katakan, ya, untuk menghayalkan diri dan sebagainya. Dadah tak ada sebut dalam Quran, ya. That is the example. So dalam mereka sendiri pun, ya, banyak opinion mereka di control ataupun disebabkan oleh faktor social dan cultural tradition semasa mereka buat opinion, ya. And that is why semasa Imam Malik, ya, kalau tak salah saya Khalifah Harun Ibn Rashid meminta dia, sebab dia suka kepada Imam Malik punya opinion, ya, segala kajian-kajiannya hadis, dan dia kata boleh tak saya ambil buku Al-Muwatta ini dan kodifikasikannya sebagai undang-undang, sebab masa itu empire Islam sudah luas, ya. Dia kata untuk supaya semua empire Islam ni satu undang-undang saja. Imam Malik said no, sebab opinion saya hanyalah opinion saya dan ianya relate kepada apa yang saya tengok sosial masyarakat di sini, di mana saya di sini, ya. Apa yang terjadi di Jordan, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Palestin, ya, tidak sama. Jadi dia melarang sebab dia takut kalau apa yang dia judgekan kat sini, opinion dia tidak sama dengan di sana. So these are the arguments, ini adalah argument daripada Islamic feminism juga menggunakan Quran dan juga the tradition of our past ulama to say that it is okay to look at our social, untuk melihat social context kita dan merubahnya mengikut Quran, Sunnah, atau ijma' atau qiyas dan juga ijtihad. Walaupun ijtihad dikatakan setengah ulama mengatakan pintunya sudah tutup, ya. So we use that. Malangnya seperti apa yang sudah dikatakan, berkurun-kurun interpretasi Quran atau Islam, interpretasi Islam yang telah dijadikan undang-undang yang sekarang kita ada, undang-undang Islam, Islamic Family Law or the Sharia Criminal Offences Act, adalah centuries of interpretation yang patriarchal, ya, yang acknowledge bahawa lelaki mesti lebih dari perempuan. Sebab itu kuasa talak sekarang ini lebih adalah automatik lelaki. Dekat Islam, I don't know, you read the Quran. Sebab itu perempuan sekarang ni susah nak dapat talak walaupun suaminya dah MIA, dah tak ada, ya.
So dalam Islamic feminism, ianya lebih kepada usaha-usaha yang berpandukan kepada progressive scholarship, looking at the reality and the context of today, and it is so relevant. Ia adalah relevan dalam masyarakat kita sekarang ini dan ia adalah perlu. Terima kasih. Indeed, culture and stigma has a lot to do with bagaimana undang-undang di negara ini diwujudkan, dan proses undang-undang ini juga boleh diubah, pernah diubah dan mungkin sekali akan terus diubah dengan ramai yang berpendapat bahawa perubahan boleh dirasakan dengan secepat mungkin dengan melalui pilihan raya. Tapi berdasarkan track record yang kita boleh lihat, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, saya rasa isu-isu yang kita bincangkan hari ini tidak mungkin akan diperjuangkan. Belum lagi kita lihat mana-mana pihak yang ingin memperjuangkan isu-isu yang kita bincangkan hari ini. Jadi bagi saya, PRU 13 yang akan datang ni bukan satu cara untuk mendapat solution, dan lebih penting sekali saya rasa kalau apa yang kita nak mengubah di sini adalah mindset dan budaya, dan ini hanya boleh berlaku di kalangan kita, masyarakat yang bukan di antara golongan elit patriarki tadi, dan berkait juga kepada perundangannya. The manifestation of this power is in law, and the laws that allow them to show this power. Now, Malaysia is a democracy. Jadi sama, tak kira lah parti politik mana pun, mereka akan mahukan mandat untuk mempunyai kuasa dan pengaruh terhadap undang-undang negara. Jadi it's up to us to try to make inroads and influence against further encroachment further encroachment when it comes to justice for women, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, sama ada straight atau tidak, sama ada rakyat Malaysia ataupun tidak. Sebab di Malaysia kita bukan saja ada rakyat Malaysia yang tinggal di sini, ada rakyat yang bukan citizen, dan mereka juga perlu perlindungan undang-undang. Yeah, so in short, I think the process is longer and it's got to be grassroots, dan daripada situ kita cuba pengaruh direction politik dan perundangan seterusnya. When I visited US and I came back, that's why I cited what Muhammad Abdul said. When he left Egypt, he found Islam. When he came back to Egypt, he met Muslims. Because there's a difference between Islam and Muslim. I went to Atlanta and I found Islam through girls who were just half covered and almost naked and their hair colored and all that. But the sense of respect, the adab from Islam was so apparent. Then, she didn't do anything wrong. I was just behind her, but she was talking to her friend. But when she saw me, she realized she was blocking me. So, I'm so sorry, please excuse me. I've never experienced that in Malaysia. So the adab is so alive in Western countries. When I was pushing strollers with my babies in Europe, anywhere I go, when there are steps, even 2-3 steps, I would be helped by young men, not Muslims. Yeah, it's a non-Muslim country. Do you need any help? In Malaysia, Subang Parade struggled with 2 babies. A man was sitting there and gawking at me and looking, wow, oh, that's how she did it like that. Oh, okay. And thank you for watching. So you see, it's not about Islam sometimes. It's about the way we were brought up, and men just sit like Nila cakap men sit do pergi perempuan pergi do undi semua. And the danger, what I was trying to point out here, the danger is when we codified Islam, we take certain opinions of certain ulama
which is valid in 15th century, and we apply it in 21st century, and we made it law, and anyone who breaks it will be punished. Codification of Sharia. You do moral policing, yeah? You go and knock 3 o'clock, 4 o'clock somebody's house, and you insist that that person open the door, no privacy at all, and when they don't open the door, you force it open dengan kayu ke dengan balak ke apa. Happen, yeah? You take pictures of girls semi-naked in their lingerie just to prove in court that berkhalwat ni. So I said, go back to Quran. What does Quran say about adab? You go to somebody's house, you knock, you say salam 3 times, no answer, you go back. First of all, I think when it comes to the Quran and the Sunnah, and we always talk about how old it is, there's a reason why it's still relevant today, in my view, yeah? The fact that the Quran and Sunnah has survived this long, as well as the Torah and the Bible, yeah? It's because that the subscribers of these sacred books continue to make these books relevant in their lives, and that these societies are dynamic. Now, what is the nature of a dynamic society? It is constantly in conflict, always in friction, because if it's not, the opposite of dynamic means it's stagnant, which means it's dead. So the fact that the Quran and the Sunnah is still relevant today means it has survived many, many years of Muslims revisiting tradition and revealed knowledge and applying it to lived realities, like what we're doing today, like what the entire body of work for Sisters in Islam, for example, is just that. So for as long as this discussion and this movement is happening, the Quran and the Sunnah will continue to live. The question is, I always like to look at present day context. The question is, where are we heading? Are we going to regress or are we going to progress? And with regards to the role of women in this movement forward, is whether we are going to participate or not participate while the wheel is turning. Are we going to intervene and are we going to contribute? So I think that is a very important question, especially for us in Malaysia, especially at a time when people keep talking about change, perubahan, berubah, promises. But if we don't participate, then we're not going to be I believe religion is really, it depends on individual. Like I said, compared to the treatment of women in general, okay, when I gave those examples, I was just touching on how women been treated in this country. Okay, it's not so much about professing the religion and whether you decide to profess Islam as a religion or not, and whether you decide to profess part of the religion and not part of it. I mean, it's very much depends on individual. But when you enforce, like the government, when you do such a regulation, whether it's appropriate to do so. Okay, I would say that when it comes to religion, it's so much about your understanding. When I was in school, when I was forced to wear hijab, I seriously, a rebellious kid, and I didn't want to wear hijab. And that was when I was in Standard 1. But when I was in UK, I went to a school where everybody, except for me, I mean, when I was in UK, I did not wear hijab. But then it struck my mind, like, why did I wear rich hijab? And then, those days when I was forced to wear hijab, I don't want to wear hijab. You see, I was such a rebellious kid when I was in Standard 1. So when I was in the UK, when everybody says, like, you can go, like, free hair, that was the term used. I don't know what the terminology means, like free hair. Even your hair has a freedom, to decide whether you want to cover it or not. So I was like, the revelation came. Okay, when I decide to wear hijab, it comes from my heart, my understanding of my religion, not when someone forced me to do so. But in our country, it's different. You force people to do things without at first giving the understanding. So when you do have a foundation, what do you expect people to do? You can't simply enforce something without first giving the understanding. Once you do that, then you can enforce. The same goes to hudud issue. We're talking a lot about enforcing hudud.
but you did not go to the people and explain in what circumstances Hudud can be implemented. Asked a question about whether the state should regulate religion, and I was going to kind of touch on what Marina had mentioned earlier, that the laws in this country, including Sharia law, is passed in state assembly and parliament. So when we regard our laws as divine, then it begs the question, what about our non-Muslim members of parliament and donors who are part of that process, right? So it is a very human process that is not divine, and that is one thing that actually we need to really keep in mind, actually to make more people aware of this process. And I find that there are a lot of people in this room who are active, who are politically active, not necessarily in party politics, but politically active. And if the process of legislation is made by elected representatives, then we have to make demands on our elected representatives. So if you want tuntutan untuk wanita, kalau tuntutan tu tak muncul dalam manifesto Pilihan Raya, for example, then we have to say, sorry, you don't represent me. So unless we are willing to do that, unless the media is willing to make that kind of demands, like, okay, well, you've got all this covered, your submarine and your, everything else covered, but what about these issues that women want? They're not in your manifesto. So those are the demands that we're looking Actually, at. in a secular state, where the state has a responsibility to actually protect the rights of every citizen, and that is Islam. It doesn't have to be coined as Sharia, doesn't have to be coined as an Islamic state. But it is when you value the concept and the spirit of what Islam is, respect on human dignity, justice, kindness, what Allah has been saying in the Quran, then there is a nation of Muslims, a nation of Islamic identity. It doesn't have to be the Islamic Republic of Iran. Yeah. So the way forward, from what Abdullah Naim said, it is a secular nation which respect any religion, and when we value as Muslims, we value Islam, and we want the state to respect Islam. So thank you. Bermula pada budaya, kita sentuh politik, dan akhirnya bercakap juga tentang agama. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sister Ratna, Sister Muni dan juga Sister Joanna yang meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini, dan juga kepada audiens dengan soalan-soalan yang mencabar minda. Hopefully insyaAllah dengan berakhirnya forum ini akan menambah pemahaman kita tentang hak dan kebebasan wanita sendiri. Dan seperti Sister tadi katakan, inilah masa kita mula membaca, memahami dan akhirnya bertindak untuk menjadikan keadaan lebih baik. Jadi dengan ini saya berterima kasih sekali lagi, dan insyaAllah kita berjumpa di projek dialog yang akan datang.